masih lagi diberi peluang, masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi hamba yang taat menurut segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Dan pada hari ini sedikit tazkirah, sedikit tazkirah ataupun peringatan bagi orang Melayu yang pada kita Arab kata, tak sebutlah peringatan, orang sebut tazkirah walaupun tak betul, tapi sebut juga lah bahasa Arab kan, banyak yang menyebutnya tazkirah. Tazkirah ni bahasa Melayu, tazkirahnya bahasa Arab, sebab roh bagi atas tebal, tapi orang Melayu nak sebut Arab juga, dia panggillah tazkirah, tazkirah Ramadan. Walaupun tak betul lafaznya, tapi ada sikit-sikit lah Arab kan. Sepatutnya bahasa Melayu lah yang senang peringatan. Tazkirah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Semuanya peringatan, maka berilah peringatan. Peringatan itu ada manfaat, ada gunanya kepada orang-orang yang beriman. Maknanya yang rasa diri beriman, adalah manfaatnya tazkirah itu. Kalau tak beriman, itu yang bagi dia tak ada manfaat apa-apa. Kalau dia buat di masjid tu tazkirah ke tak tazkirah, dia balik kan. Buatlah waktu bila pun dia balik. Puaslah AJK masjid, AJK suara kepung dia, supaya dengar tazkirah itu. Macam-macam cara buat. Mula-mula buat lepas witir, habis witir baru kita buat. Ramai yang balik, besok bincang lagi. Tak boleh lepas witir ni ramai yang balik. Kita buat lepas 8 lah. So buatlah lepas 8. Terkejut kawan apa semalam lepas witir, hari ni lepas 8 pula dah. Balik ke dia pun kan, tak boleh jadi juga ramai yang balik. Buat lepas 4 pula pun dia balik juga. Tak boleh. Lepas isyak je, semayang ni isyak, lepas tu kita tazkirah, balik ke dia pun. Sebab duduk ataupun balik itu ialah masalah iman, bukan masalah tarawih. Itu bukan masalah lambat cepatnya, tapi masalahnya masalah iman. Yang duduk tu kalau rasa beriman, duduklah dia. Kalau rasa tak beriman, baliklah dia. Bila pun kita buat, dia balik. Sebab dia pun tak percaya. Dia tak percaya, nak tunggu apa tuan-tuan? Kalau dia percaya, macam mana pun dia tunggu. Nama pun percaya, tunggu je lah. Sampai tengah malam pun tunggunya. Namanya pun orang yang percaya. Orang tak percaya ni, buatlah bila pun dia akan. Pasal itu tuan-tuan, tak payah dikepung. Tazkirah ni tak payah dikepung. Kau nak datang, datang. Kau tak nak datang, sudah. Kau nak duduk, duduk. Tak nak duduk, nak balik, balik. Jangan dikepung-kepung tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku cuma nyampaikan je yang bagi hidayah Allah Ta'ala. Kalau Allah tak bagi hidayah tuan-tuan, duduk pun tak dapat, dia tak bagi. Kadang tak duduk pun dapat. Duduk sekejap pun dia boleh dapat. Kadang duduk lama pun tak dapat. Itu hak milik Allah Ta'ala. Kita cuma berusaha sahaja tuan-tuan. Lepas itu Nabi kata, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku cuma bagi. Yang bagi hidayah Allah Ta'ala. Aku cuma menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Jadi pada tengah hari ini tuan-tuan, bicara sedikit tentang hadis Nabi SAW. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa Nabi kata? Ma yuridillahu bihi. Siapa yang dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah Ta'ala pada yufaqihu fiddin, maka diberikan dia kepahaman tentang agama. Hanya orang yang faham sahaja ada kebaikan. Banyak kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau orang tak faham, tak ada apa yang dia dapat. Sekadar buat sajalah tuan-tuan. Sekadar membuat amal ibadat, tapi dia tak dapat apa tuan-tuan, sebab dia pun tak faham. Satu Nabi tegaskan dalam hadis yang sahih, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Maksudnya dia faqih, faham tentang apa yang dia buat. Tuan-tuan, salat kena faham dulu salat tu macam mana buat dia.
Hari ni ramai yang solat tapi tak faham makna solat. Itu yang solat tak ada apa tu. Solat juga menyombong macam biasa. Solat juga mengumpat laju. Solat tapi berdengki. Solat tapi pemarah. Solat. Alhamdulillah semayang rajin, yang sunat, yang tak sunat, yang muakkad, yang ghair muakkad, semua dibuat. Tapi kesannya tak ada. Penat adalah tuan-tuan buat. Qabliyah, ba'diyah, yang tak ba'diyah pun buat juga. Yang tak ada qabliyah pun buat juga. Yang muakkad buat, yang tak muakkad pun buat. Semua buatlah. Kalau kita tengok tu sampai, oh Allahu Akbar, kita tengok tu mencari syurga lah kita. Ibadat solat tu dah macam, oh jamin syurga dia ni. Tengok gaya lah kan. Tapi tak ada kesan pun. Nyombong macam biasa juga. Tengok mayang tapi muka telat je semua. Kita pun heran juga dia ni semayang tapi muka tak pernah senyum. Tengok kan, ni semayang tapi tak pernah sabar. Bawa kereta pun tak pernah sabar. Lambat sikit monting. Kawan baru hijau, kawan baru nak turun yang break. Tak pandang apalah lembab begitu. Allah tengok soban di sana kan. Janggut alhamdulillah tengok. Sudah tak beda. Tengok haji. Tapi tak sabar cuman wah ni semayang tengok. Setiap waktu tak tinggal. Sebab dia tak faham. Beramal ibadat tak faham tuan-tuan, tak jadi apa. Dan sebab bila kita faham, kita ikut sungguh-sungguh apa yang Nabi suruh, apa yang Allah perintah, dia mesti ada kesan. Dia mesti berkesan tuan-tuan. Sebab itu Allah yang bagi, bukan manusia biasa bagi. Tuan-tuan macam berubat juga, nak pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat. Kan? Dia nak bagi kita faham cara makan ubat, berapa banyak nak makan, bila waktu nak makan, semua dia bagi kan. Tuan-tuan tak nak ikut, lepas tu nak salahkan doktor punya ubat tak bagus. Ingat doktor punya ubat ni tak bagus lah. Klinik mana ada pula kawan tadi. Klinik tu lah, oh situ tak bagus dia. Tu yang tu bagus. Yang tu aku pun tak boleh tu. Klinik tu tak apa ubat dia baginya. Ya kau sama je makan dua-dua tu. Gaya makan pun sama ya. Dia patutnya tuan-tuan, dia bukan salah dia orang. Dia dah bagi, pasal tu dia terang dulu. Sebelum kita balik, dia bagi ubat sekampit tu. Nah ubat makan, bukan dia bagi makan macam tu. Dia bagi faham dulu tuan. Dia terang kan, dia panggil main dia. Tuan, ni ubat ni makan 2 biji kan, sekali makan. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali. Makan ubat ni nanti lepas tuan makan 1 jam baru makan ubat. Dia terangkan supaya kita jangan lupa. Dia tulis dekat plastik tu. Dia cik lah kat plastik kan. Kita tak nak ikut yang itu. Ikut ragak kita lah. Pagi tak nak makan, terlupa dah lambat. Tengah hari pun tak. Malam 6 biji sekali. Sama juga. 2 biji pagi, 2 biji tengah hari, 2 biji malam. 6 biji juga. Tapi sistem dia, cara dia tak betul. Dan orang kata makan pagi, tuan makan pukul 11 pagi tak usah, orang panggil 11 pagi enggak, memanglah 11 pagi. Lepas tengah harinya, lepas makan pukul 1. 11 pukul sampai pukul 1, 2 jam. Kawan tu dah limitkan ubat tu untuk 4 jam. Tu tak betul. Tak elok ubat ni. Bukan ubat tu tak elok, cara makan tu tak betul. Sama lah tuan-tuan buat ibadat pun, semayang rajin, tapi subuhnya pukul 8. Mayang tak tinggal alhamdulillah. Zuhur 4 suku. Lambat tuan-tuan, kerja banyak. Tak ada ini dia okey lagi 4 suku. Semalam 4.5. Betul. Tapi yalah, alhamdulillah, tapi semayang tak pernah tinggal lagi lah. Bunyi bagus. Alhamdulillah lah, semayang tak pernah tinggal lagi. Masih dalam waktu lah. Ya, asal lambat sekarang 4.45 kata dia. Aku semayang 4.5 okey lagi lah. Adalah 15 minit lagi. Dan banding dengan dia tu 5 minit nak habis baru semayang. Ada lagi buat banding. Dia banding dengan orang yang tinggal 5 minit tu. Dia bukan banding orang mula-mula tu. Dah. Semayang maghrib pukul 7. Semayang asar dia pukul 7. Semayang maghrib dia pukul 8 suku. Dah. Lepas tu duduk gaduh. Semayang okey. Tak ada masalah. Pejam-pejam di mata walaupun dah lewat. Angkat takbir pun cantik lah.
Dan khusyuknya sejauh mana wallahu a'lam. Tapi okeylah dah semayang 5 waktu, tapi semayang itu dia tak faham. Sebab itu Nabi terangkan semayang yang macam mana yang Allah nak. Kan, semayang yang macam mana ada kesan. Semua orang tahu semayang tuan-tuan. Jangan cerita tahu, cerita faham sekarang ni. Semayang semua orang tahu. Budak dah 1 pun tahu semayang. Dah semayang, dah. Zuhur rakaat 4. Apa baca? Fatihah. Dah pertama, kuliah. Boleh, tak ada masalah. Masalahnya sekarang ni dia tak ada kesan. Kita nak ibadat, nak berkesan. Kalau ibadat tak ada kesan, baiklah beribadat. Tuan-tuan, buat pun tak ada maknanya. Semayang kuat, tapi berdengki pun kuat. Apa gunanya, tuan? Ni yang merosakkan Islam. Kita tengok dia ni bagus tengok. Mayang, puasa, mengaji. Tapi berdengki, kuat juga aku tengok. Dengar kawan naik pangkat, saya nak naik pangkat. Alah, bodek kuat memanglah. Nama nak kata, alhamdulillah lah rezeki dia. Dan tak rezeki kita lagi, rezeki dia. Alhamdulillah lah. Kita orang yang semayang. Macam tu lah jawab. Ini jawab. Saya nak pangkat je. Alah, bodek kuat boleh lah. Kipas laju. Orang macam tu orang naik lah. Kipas saja. Ya. Ada perasaan-perasaan yang tak baik. Tapi solat. Sedangkan solat kata Tuhan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cegah diri dari sifat-sifat keji, sifat-sifat mazmumah. Kita semayang, sifat keji masih banyak. Berlungguk lagi dalam tu. Tak boleh dikeluarkan. Nah, ini apa sebab? Kata Nabi, sebab dia tak faham. Sebab itu Nabi terangkan beribadat ini yang ada kebaikan hanyalah orang yang faham beribadat. Nah, sama juga Ramadan ni tuan-tuan. Tuan-tuan berpuasa, tapi tak faham kaedah berpuasa yang sebenar. Ibadat malam, witirnya, tapi tak betul witirnya, tak betul tarawihnya. Ada kesannya. Ada kesannya. Walaupun buat 20 rakaat, apa kesannya? Tomak ninah pun tak ada semayang. Macam mana semayang lagu tu? Tomak ninah pun tak ada. Baca pun laju. Dan ni tarawih ke apa? Belum-belum ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang diri. Ini semayang jemaah ke seorang. Nah, pasal buat ibadat rajin tapi tak tahu. Nak tunggulah ni 10 akhir Ramadan, Lailatul Qadar pula dah. 10 akhir Ramadan kita akan qiyamul lail. Bila? Malam 21, 23, 25, 27. Ada ke dalil yang qat'inya mengatakan mesti malam ganjil? Tuhan kata dalam Quran kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Aku turunkan satu malam. Dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, malam Lailatul Qadar. Ada disebut ganjil? Ada sebut. Jadi kita pun buat kira-kira lah 10 akhir Ramadan, malam ganjil dia qiyamul lail. Malam genap boleh membutuh. Pasal Lailatul Qadar tak turun malam genap, mana tahu? Soalannya mana kita tahu? Ulama cakap, ulama pun mana tahu? Oh, ulama mutabar, dia dah cakap ulama buat ramalan. Ramalan ulama. Sebab pertama, kenapa dia kata malam ganjil? Tuhan itu ganjil. Kemudian Tuhan suka perkara yang ganjil. Kemungkinan besar Lailatul Qadar juga dia turun malam yang ganjil. Itu sahaja tuan-tuan. Jadi kita pun berkira-kira beribadat. Malam ni malam berapa saya? 21. Malam yang kita mulai. Malam besok? Malam besok tak. Besok benar. Lailatul Qadar tak ada malam besok je. Berkira-kira dah buat ibadat. Tuhan suruh buat kira-kira. Tuhan tak suruh buat kira-kira. Tuhan suruh beramal ibadat. Bulan Ramadan ini pertingkat amal ibadat. Bukan saya buat kira-kira. Kita je beramal kira-kira. Tuhan nak bagi pun buat kira-kira tak? Kau pun kira, aku pun kira. Macam tak dapat dah kau kadang tu. Besok pergi. Aku ingat malam tadi je. Besok malam tadi lah. Aku tengok cuaca pun lain macam mendung. Tuan-tuan, tu tanda tak boleh pakai. Habis kalau negara luar negara yang memang musim sejuk, memang tak panas-panas, Lailatul Qadar tengah malam. Mana
pandai ya gitu gini. Ambil macam Afrika negara panas. Tak ada tu kadar remah. Tak ada nampak panas yang dah musim dah panas. Tu tak boleh pakai kan. Tanda tu pun kalau ada pun tak ada manfaat apa pun. Tandanya selepas besok, bukan malam ni, bukan hari ni. Katalah malam ni lah tu kadar tandanya siang hari ni, tak apa, ada untungnya. Ingat malam ni lah. Pasal cuaca pemandung ni macam. Ada manfaatnya. Ni dah besok yang ada tanda dia. Tuan-tuan nak tengok tanda besok. Kenapa apa? Nak apa tengok? Tak kuasa malam tadi lah. Pasal? Berapa malam bulan tadi? Belak bang. Anak tu. Habis tu apa manfaat dia? Tak apa. Tahun depan tuan-tuan. Tahun depan. Lah sampai mampu. Tu lah tanda lah kau pegang. Anjing tak menyalak lah. Dah kau duduk kampung. Memang tak ada anjing. Ayam ada. Tapi tu dia sebut. Anjing pun tak menyalak. Kau duduk mana ni? Kampung ada anjing ke? Tak ada. Habis tu mana kata anjing tak menyalak? Anjing kat bandar ni menyalak. Siang malam pagi petang tak apa. Kau yang kata tak menyalak. Sebab kita tak faham dah terkadarnya apa benda sebenarnya. Oh, lebih baik 1000 bulan. Apa yang dimaksud lebih baik 1000 bulan tu? Tuan-tuan. Apa yang kata Lailatul Qadar apa benda? Memang tuan-tuan kata malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa benda dia tukar tu? Orang kata malam Lailatul Qadar, orang Melayu kan suka cakap lagu tu. Nak tunggu malam Lailatul Qadar, Lailatul tu malam. Waktu lepas tu sebutlah malam, banyak malam pun Lailatul Qadar. Orang Melayu pun. Tu saya kata orang Melayu ni rajin beramal, alhamdulillah. Amalan, alhamdulillah. Cuma tak faham Pasal itu apa yang kita buat hari ni tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan tengok amalan yang kita buat ni macam tak ada apa sebenarnya. Kau orang perempuan jugalah. Pakai tudung. Alhamdulillah lah pakai tudung. Tak tanggal malam tidur pun pakai tudung. Yang malam pergi petang mandi je dengan tudung kak. Tudung. Tapi baju dengan pendek. Tapi tudung alhamdulillah lah tak pernah tanggal. Seluar ketat. Tu Tapi tudung alhamdulillah tak pernah. Tidur pun tudung. Dia mandi je dengan tudung. Kan mandi kalau renang pun bertudung. Bagus puak ni. Tudung. Tapi baju lekuk semua. Saya tak faham. Sebab kenapa tarikh tudung tu tarikh apa? Tarikh tutup auratnya apa benda? Hari inilah yang menyebabkan hari ini tuan-tuan. Saya tak nak kisahkan tuan-tuan banyak beramal ibadat. Saya nak kisahkan Nabi sebut yufaqihu fiddin dulu. Walaupun buat ibadat tak banyak tapi faham tuan-tuan. Baca Quran tak banyak tapi faham tuan-tuan. Ini tuan-tuan baca Quran banyak 30 juzuk. Tadarus Quran siang malam pagi petang. Kau baca kau sambung, kau baca kau sambung. Satu pun tak faham. Betul balik tanya. Mana dia? Tadarus dah, tak cangkau malas. Dah kuat sombong pula tu. Dah kuat sombong gitu. Tak cangkau malas. Kita orang tadarus. Banyak habis lah. Habis lah malam ni 6 juzuk lah. Laju tengok orang lah baca. Tak cangkau lembab. Cuma tak tanyanya apa maksud yang kau baca tadi. Apa makna yang kau baca tadi. Sebab Quran ni tuan-tuan, dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar baca. Tuhan dah sebut dalam Quran kan, Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama, tu Quran turun tu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa yang nak tunjuk? Pertama, dia tunjuk sifat kita sebagai manusia. Sifat-sifat kita sebagai manusia ditunjuk dulu. Pasal itu dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, dia semua tunjuk sifat manusia kan. Sifat beriman, sifat munafik, sifat kafir kan. Dia tunjuk dulu sifat tu. Itu sebab nak kena faham. Kemudian wa bayyinatin minal huda, menerangkan petunjuk tu. Kemudian wal furqan, bezakan antara satu sifat dengan satu sifat itu. Maknanya kesemua benda tu dia duduk dekat kita, dia ambil Quran tu. Tapi tuan-tuan nak jadi petunjuk macam mana? Tuan-tuan tak faham. Dia nak tunjuk sifat kita apa, nak tunjuknya kita pun tak faham. Dia jadi petunjuk. Apa yang tunjuknya kita? Apa yang tunjuk kita?
Kita pun tak faham kan. Apa tunjuk? Macam tuan-tuan belilah. Kita kat Jepun. Beli kan. Kita import lah Jepun. Mahal dan canggih. Digital semua. Semua auto. Semua main komputer semua. Kan? Belilah. Dia datang tuan-tuan. Satu package sekali dengan buku panduan dia. Menggunakan kereta tu. Buku tu. Tapi sayangnya. Dia dalam bahasa Jepun dia turun tentang ni. Sebab orang Jepun tak peduli. Kau faham tak faham. Lantak engkau lah. Tak ada dia kisahkan ni orang Melayu nak beli so macam mana nak baca. Tak ada dia kisahnya dia. Kau nak beli kereta aku, kau belajarlah bahasa Jepun. Kalau tak besok, kau tanyalah orang yang pandai bahasa Jepun. Itu je, dia tak mikirkan. Kau nak kau faham tak faham bahasa Jepun, tu kan masalah aku. Masalah aku jual kereta. Sekali dengan buku panduan bahasa Jepun ni. Kalau kau tak faham, kau pergi belajar bahasa Jepun ni. Tak ada aku nak kisahkan kau dia. Ni seorang Malaysia nak beli macam mana macam ni? Banyak orang Melayu lah beli ni. Dia kan faham bahasa Jepun. Kita buat bahasa Melayu lah. Tak ada masa orang Jepun nak layan kita lah. Orang Melayu dia suka melayan bahasa orang lain. Kan? Kita tak faham payah layan. Kan? Nak pergi negara Arab, belajarlah cakap Arab. Kan? Kalau nak belajar, kita usaha nak belajar. Kan? Sampai satu orang Arab dia tak kisah. Dia baca satu juzuk pun dia tak kisah kau faham tak faham belakang tu. Orang Malaysia pula nak ikut. Satu juzuk satu malam. Nak buat apa? Oh, Saudi satu juzuk Ustaz. Memanglah Saudi satu juzuk. Sebab tu semua orang Arab. Tapi ada juga orang Melayu. Ada nak kisah dengan kau. Sama macam kita pun. Ada nak kisah orang Bangla ramai kat masjid tu. Baca ketubah dalam bahasa Bangla. Ada? Sian orang Bangla tak faham. Cakap Bangla lah. Ada? Tak ada. Kita kisah orang Melayu. Kita tak kisah orang Bangla. Sama orang Arab tu. Dia tak kisahkan kau orang Melayu. Dia ingat yang datang tu semua faham bahasa Arab. Aku bacalah satu juzuk satu malam ni. Yang kita pula pergi ikut apa? Oh, satu juzuk dan satu juzuk satu malam. Saudi boleh baca takkan kita tak boleh ikut. Kita pun ramai yang tahfiz betul. Tapi tuan-tuan semayang memanglah dia baca panjang. Tuan-tuan faham tak? Soalannya tuan-tuan faham ke tak? Itu soalan dulu. Lepas kalau tak faham macam mana nak hayati benda tu? Tuan-tuan nak hayati macam mana? Apa yang tuan-tuan boleh buat? Bila tuan-tuan tak faham? Nak ikut? Wal asri boleh lah. Izaja boleh lah. Kalau juzuk 16, juzuk 19, hafal. Tapi kalau tak hafal, badan dah penat, perut dah kenyang, mata mengantuk. Ekor dah sejuk. Tu apa nak buat? Ha? Tak tanya terang kat tuan-tuan dia Ramadan ni. Apa tuan-tuan nak buat dah kamu? Layan perasaan lah lagi apa? Itu yang tak semangat. Lepas pada malam yang ke-7 dah ruyuk semua-semua. Dah hilang. Apa kesannya? Patut bagi semangat, awak mungkin hilang. Yang perempuan layan kan. Sahur besok apa nak masak. Di laut dah habis dah berjahit tadi sardin. Nanti dah lelaki dah tak makan sardin. Tak apa nak buat besok. Sampai sudah sahur lah kau. Orang nak buat, kita nak buat. Orang nak baca panjang, kita nak baca panjang. Orang Melayu ni suka ngikut. Dia bukan ada ilmu, dia suka ngikut. Ngikut yang tak ada ilmu. Standard lah, kita baca pendek-pendek. Itu pun alhamdulillah kalau dia faham. Tapi walaupun tak faham, tak adalah masa lama untuk berangan. Tak dah nak berangan kan. Baru nak cuba berangan, Allahu Akbar dah rukuk. Baru mula start berangan, dah sujud. Tak sempat. Tapi kalau dah baca panjang tu, lepas jayan tu. Jayan, jasku, balik, pisoku pula. Besok ada sil ni. Turun nak balik sampai ke rumah. Apa nak makan sekarang, apa yang ada lagi. Panjang. Tu yang Tuhan kata, fawailul lil musallin. Orang beribadat, kita beribadat, tapi ibadat kita tak rasa apa. Kata jangan suka ikut orang tuan. Beramal ni tak boleh ikut orang. Beramal mesti ada ilmu. Tapi nak buat macam mana masjid-masjid surah-surah panggil imam tahfiz hari ni. Nak baca satu juzuk lah kononnya.
tahfiz itu bukan untuk satu juzuk. Tahfiz itu nak betulkan bacaan. Supaya yang dibaca itu betul-betul ikut makhraj, ikut tajwid. Sembahyang itu sah menurut syarak. Bukanlah imam kita itu tak betul tajwidnya. Tapi kalau dia para hufaz, mana bacaan betul. Itu yang kita nak. Bukan satu juzuk satu malam. Yang datang tu semua lutut, semua longgar. Pukul lagi nak tanggal. Tak payahlah lama-lama nak berdiri lama-lama. Sekali turun meletup dah sampai patah. Tak payah. Tuan-tuan. Satu ibadat ada kesan. Sebulan kita buat ibadat. Apa kesan dia? Sebulan kita lakukan. Tak ada apa, tak. Kadang sedih tengok orang beribadat ni. Tak dapat apa. Pasal itu Nabi sebut hadis-hadis yang masyhur-masyhur semua, tuan-tuan. Tengoklah. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-juhal atas. Berapa ramai orang puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Nabi tanya lagi berapa ramai orang yang solat tapi hanya dapat penat dan lelah. Nabi tanya ni kenapa? Pasal kita beramal, ilmu tak ada. Nah, beramal tuan-tuan, ilmu tak ada, tuan-tuan. Maaf cakap lah. Bukan saya nak pelekeh orang kita. Tapi inilah yang sepatutnya kita kena ambil iktibar. Kita kena ambil faham. Tuan-tuan, saya nak ulang balik, tuan-tuan. Nah, kita beramal ni bukan nak banyak-banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beramal banyak-banyak pun nak buat apa kalau tak betul. Orang Malaysia ni daripada dunia sampai akhiratnya, semua kira nak banyak, nak cepat sudah. Itu orangnya orang Malaysia. Buat kereta nak banyak, kena seminggu tangki bocor, tingkap tak boleh naik. Ya, pergi hantar balik keluar masuk seminggu, aircon tak mampu masuk balik sebelum. Itulah kereta orang Malaysia. Kita Malaysia kan banyak, alhamdulillah, beribu. Kan? Kereta orang luar negara sikit-sikit, tuan-tuan. Tapi kualiti sungguh. Kita sikit je sandar lekuk. Sandar je pun nak lekuk terus. Allah kereta. Bukan nak pelekeh, tak ada lah. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, sebab orang Malaysia lebih utamakan kuantiti. Bukan kualiti, tuan-tuan. Dia kira nak banyak ya. Ibadat nak banyak, semayang nak banyak, baca Quran nak banyak, tak faham tak apa. Berzikir nak banyak, lawan-lawan berzikir. Sebab putus-putus tasbih. Subhanallah. Laju. Tasbih tu kalau boleh cakap, lahan lah sikit saya. Nama nak buat betul-betul tak ada. Belum ada saya tengok orang berzikir. Subhanallah. Subhanallah. Tak ada lagi. Belum ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila habisnya Ustaz? Dia kena habis ya. Sama macam belajar pun berkitab. Ustaz ngajar lambatkan. Allah, bila nak habis ni Ustaz? Dah setahun dah kitab tak habis lagi. Dia kena habis ya. Faham ni tidak? Besok habis kitab tu. Aku kitab tu dah habis dah. Khatam dah. Boleh dah ngajar saya? Ngajar tu minta maaf lah. Belum lagi lah. Tapi faham tak? Adalah yang aku faham. Tapi banyak yang tak faham lah. Kan? Orang Melayu kan? Saya tahu orang Melayu ni tuan-tuan. Maaf kakak. Sampai universiti pun macam tu. Dia kena ikut silibus je. Semesta ni kena habis silibus ni. Tak faham tak apa. Janji kau boleh jawab sudah. Kan? Baca je lah buku tu. Boleh dah jawab. Kan? Saya tahu orang Melayu ni. Lain ditanya. Lain jawab lah. Tak maaf lah tuan-tuan. Lain tanya. Lain jawab. Saya tahu orang Melayu ni. Orang tanya satu je. Jawab panjang. Kan? Dah biasa macam tu. Kalau saya masuk universiti dulu tuan-tuan di Azhar tuan, tanyanya panjang, jawabnya satu je. Tanya menjadi-jala tuan. Halalkah haram? Itu ditanya. Tapi orang Melayu dah biasa menjawab tuan kan. Dah biasa menjawab panjang. Nak panjang juga lah. Dia pernah bagi kita jawapan 10 slide. Masa 3 jam. Oh sungguh kita jawab mah. Rupa Arab tu nak tanya halalkah haram? Itu dia nak. Kau jawab haram, lepas tu tidur lah. Tak apa. Kita dah biasa kan jawab sebiji buku dan haram Qurannya ini, hadisnya ini, ulama Syafi'i kata ni, Hanafi, Maliki, Hambali, Ibn Hazm kata macam ni. Tarjih lagi pendapat paling kuat punya hebat orang lain jawab. Sebiji kitab ya kita ngapal lah tu. Jawab. Bangga ya. Alhamdulillah. Penuh kita jawapan. Tak cukup kertas. Panggil doktor, tak. Doktor pegang, apa lagi? Tambah kertas. Tambah kertas. Tambah kertas. Masa kau pelik tak? Kan? Dia pun tengok soalan. Dia pun senyum bodoh tu kan. Dia bukan jadi itu bodoh.
dah pula lah. Tak boleh jadi lecturer lah. Hantarlah bangku. Kawan bertanya, Azam dah jawab. Sebiji buku je. Oh tak lulus sajalah. Anggut. Luar keputusan tengok Ba'an Jiddan 5/100. Yang panjang 5 tu bagi. Doktor ni dah betul. Tak perhati jumpa doktor selalu. Kata, macam mana dapat Ba'an Jiddan ni? Aku jawab sebiji buku. Siap bawa buku lagi jumpa doktor. Tengok aku jawab. Habis semua. Mana yang tinggal? Bagus. Aku tanya kau lah. Kau faham soalan tak? Faham lah. Aku nak apa situ? Halal ke haram? Itu je. Tapi tu kau jawab apa ni? Haram. Ada minta dalil? Tak ada. Ada minta pendapat ulama? Tak ada. Aku buat kitab tu, aku tahu dah. Aku bagi kau halal ke haram. Aku bagi kau senang, kau nak susah libu pun. Kau semua menyusahkan aku. Kata doktor pasal tak bagi kau 5% je. Kau menyusahkan aku. Aku tanya kau halal ke haram. Kau jawab haram, sudah haram. Lepas tu kau membutuh lah. Ada lagi 2 jam lebih tu dekat tengah jam tu. Kau tidur seminit dia jawab tu. Tulis nama lepas tu haram. Wallahualam. Tapi kita tak yakin sebab takkan mesti jawab tu. Entah. Tak lulus. Orang yang sepatah jawab haram, Mumtaz dapat 100%. Dia nak salah apa lagi? Memang tu jawapan dia. Kita pernah sepatah Mumtaz Jiddan. Aku yang panjang pun tak yang Jiddan. Sebab orang Melayu dah biasa dah tu tuan-tuan. Saya tu bawa sampai hari ni. Orang tanya, mana bang? Kedai. Buat apa? Beli gula. Tak ada orang lagi tu. Mana bang? Kedai. Beli gula, kopi, minum, macam-macam nak beli kita. Ada orang rumah pun tak diharap. Tapi, dan malam-malam pun nak bagi tahu siang tadi tak nak bagi tahu bangun jumpa dapur. Orang tanya sepatah. Ada anak pun tak guna, tak boleh harap. Orang beli pun aku kat nak beli. Orang tanya pergi mana je tadi? Pergi kedai. Dah lah. Orang jelo jawab. Kita tak menyampah dengan apa kena dia ni. Seolah-olah dia macam tak. Bangbo lah. Aku jawab macam-macam. Belum ada ke orang tanya. Mana bang? Kedai. Dia bang? Belum ada. Belum ada sejarah dia aku dengar. Melainkan sambung. Itu yang buat orang menyampah tu. Banyak kan dekat. Peramah Ustaz. Bukan peramah tu. Tak faham soalan. Sudut Islam tuan-tuan, suruh beramal, buat apa pun. Pertama sekali, faham itu lebih penting tuan-tuan. Walaupun salat kita 2 rakaat, tapi faham apa yang kata sunat, apa yang kata makruh, apa yang kata sah, apa yang kata rukun, apa yang kata batal. Itu lebih penting dari tuan-tuan buat sampai satu pun tak tahu yang mana sunat, yang mana haram, yang mana sah, mana batal. Ini tuan-tuan. Berzikir walaupun satu-satu tapi meresap dalam hati. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Masuk dalam hati kita tuan-tuan. Sepatah itu masuk dalam hati kita. Bukannya beratus buat satu pun tak masuk takat bibir. Tuan-tuan. Punya panjang doa tapi tu tak faham satu. Ustaz tak ada turun tak ke habis lagi. Bila nak beri mak ni panjang doa. Turun tak ke habis lagi. Dah macam ni lah. Malah nak baca aminah. Baru nak baca Rabbana. Tu nak habis tu. Panjang doa. Satu pun tak faham. Terus saya kata doanya okey. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami pada api neraka, ya Allah. Bagus doanya, cuma tak faham. Lepas keluar je masjid surau tu, Syekh ada letter dia. Tadi minta jauh, minta 3 inci. Tadi baru minta jauh. Punya panjang doa. Antaranya minta jauh pinaka kan. Keluar je, pun tak jauh pun cuma keluar je. Tadi minta jauh pinaka. Bila? Tadi? Mana ada? Dia pun tak faham. Dia pun tak faham apa yang minta apa je. Habis kau amin kata dia. Mana aku tahu dia tu. Dah doa imam amin dah. Bila apa imam minta tu? Mana pula aku tahu panjang kan dia tu. Sampai tak faham. Kan? Kesian tengok orang beramal ibadat. Saya dah tengok kadang-kadang rajin kau buat beramal kan. Baca Quran pun laju. Seronok tengoklah tapi apa hasil tu? Hasilnya tak ada. Maaf cakaplah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang solat, berapa ramai orang puasa, berapa ramai orang yang baca Quran, berapa ramai orang buat ibadat sunnah. Tapi sayang tuan,
jam, rajin, pukul 3 bangkit. Lepas itu sampai pukul 4.30 dah ngantuk. Allah, ngantuk, tak tahan semula. Subuh lambat lagi. Kangkut lelap belakang, tak lelap, ngantuk. Baringlah kejap. Baring kejap tu uyuk sampai pukul 8. Yang mulanya malamnya, subuh tak sembahyang. Yang sunat buat, yang wajib tak buat. Terbalik saya tengok. Masa tak lagu subuh, nak macam mana itu kuasa Tuhan saya. Itu kan kehendak kita je, itu kehendak Tuhan kan. Aku memang nak sembahyang subuh, tapi tinggal lagi lah nak macam mana. Aku dapat yang mulai nanti main tahajud ngantuk, macam mana je. Bukan salah aku. Dan perkara yang dimaafkan bila tertidur. Wait. Kau faham tak apa yang kau buat tadi tu? Siapa suruh bangkit pukul 3? Kan, apa tak bangkit pukul 4.30 tadi? Pukul 4.30 sampai 5.30, apa tak bangkit waktu tu? Kenapa bangkit pukul 3? Dah tahu awak bukan jenis ibadat yang lama-lama. Lainlah macam Nabi, ibadat sampai ke belah rakaat, tak apalah. Sampai mengkat-mengkat kaki. Ini kita baru 2 pun dah selengok. Nak sampai pagi. Pukul 3 nak start. Tak payah. Pasal tu saya kata kena ada ilmu dulu. Kena faham dulu. 3 dulu. Aku nak sembahyang apa malam ni? Nak panggil apa malam ni? Nak sembahyang tasbih. Berapa jam aku nak sembahyang tasbih ni? Lepas tu nak sembahyang hajat. Lepas tu nak baca Quran. Berapa lama nak baca? Kita ada percaturan tuan-tuan. Buat ni. Supaya nanti jangan yang sunat kita buat, yang wajib tinggal. Tuan-tuan. Kita ni banyak yang sunatnya tinggal. Yang wajibnya tinggal, sunatnya buat. Sunat tarawih buat, tuan-tuan, alhamdulillah. Tazkirah balik. Mana yang wajib? Yang wajibnya nuntut ilmu. Sembahyang tu sembahyang sunatnya pun. Tuan-tuan. Pasal itu ada majlis ilmu dengan sembahyang sunat, duduk majlis ilmu, jangan sembahyang sunat. Sebab majlis ilmu ini tuan-tuan wajib. Yang ni sembahyang sunat. Sama lah macam tuan-tuan bayang pergi masjid tu. Ada majlis ilmu. Masjid ilmu, tuan pergi sembahyang sunat. Sunat apa tuan? Itu masjid. Pasal bila masuk masjid, kau tak nampak majlis ilmu tu? Nampak, tapi ni tak masjid. Tak masjid ni hukumnya apa? Sunat. Yang tu apa hukumnya? Untuk ilmu. Wajib. Habis tu, mana dulu yang sunat dengan wajib? Ni pun tak pun nak faham juga. Macam makan lah. Ni pelanduk, ni kangkung. Tapi pelanduk tu jangkau kita tu. Dia dalam talam tu. Kita duduk sini kan. Depan kita kangkung. Semua pelanduk kan. Lepas tu sikit kan tu. Ikut sunnah Nabi, ambil yang depan dulu. Sekejap. Kalau ambil yang depan dulu, nak sampai ke kita pelanduk tu memang tak ada lah. Kawan lah memang dua sudu semua lah. Agak-agak sampai ke kita ni memang piring je kan. Tu nak ambil yang mana dulu agak-agak. Nak ikut sunnah ke nak ambil pelanduk dulu? Kalau memang ada rezeki ada lah ustaz. Kalau tak ada macam mana? Itu sembang mulut dia. Sembang tu. Itu namanya sembang mulut. Sembang hati kalau habis mampu. Dah, ni tuan-tuan. Pasal itulah tuan-tuan dalam Islam. Sekali lagi saya tegaskan kepada tuan-tuan. Dalam Islam ini pertama sekali nuntut ilmu kena bagi faham. Bukan terburu-buru nak buat ibadat. Bagi faham betul-betul. Solat, macam mana solat yang dikehendaki oleh Nabi. Faham. Solat Nabi kata nak awal waktu. Faham kita kena awal waktu. Tiap-tiap waktu. Dah, kena buat tiap-tiap waktu. Mana yang muakkad, mana yang ghairu muakkad. Yang muakkad dituntut, ghairu muakkad tak dituntut. Mana dulu nak buat? Yang muakkad dulu. Kita buat juga yang ghairu muakkad. Tapi ingat, bila kita buat ghairu muakkad, nanti muakkad kena buat. Ini kadang-kadang sembahyang qabliyah isyak buat. Lepas isyak tak buat. Yang muakkadnya lepas isyak, sebelum tak. Kita buat yang sebelum dulu. Yang selepas tak buat. Inilah orang ibadat, tuan-tuan. Rajin, alhamdulillah. Bagus tuan-tuan. Saya tengok orang Melayu kita rajin ibadat sebagainya. Tapi sayang tuan-tuan, beribadat tidak ikut cara Nabi SAW. Akhirnya ibadat yang mereka lakukan itu tidak ada apa-apa manfaat. Pasal itu Nabi sebut awal-awal hadis itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diberi kebaikan yang banyak itu ialah orang yang diberi
faham benda nak buat, faham agama, insya-Allah kebaikannya sangat banyak yang kita dapat. Bukan banyak ibadat, kebaikan yang banyak kita dapat. Tak. Tuan-tuan banyak buat, tapi benda yang kita buat tak faham, tak ada kebaikan apa yang kita buat. Zikir banyak, tapi tuan-tuan tak faham apa yang tuan-tuan dapat. Orang berzikir makin tenang, kita berzikir makin serabut. Orang sembahyang makin hilang sifat-sifat mazmumah, kita makin banyak sifat mazmumah. Orang berpuasa boleh mengekang hawa nafsu, kita tak boleh kekang hawa nafsu. Bukan siang hari kekang hawa nafsu, dekat maghrib kerang kekang hawa nafsu siang. Ini memang wajib tak makan. Dia bila nak kekang tu? Tu pukul 5 petang nak buat pukul 7. Itu nak kekang tu. Yang tuan-tuan pergi bazar Ramadan tu lah. Ini nampak sedap, ini pun sedap, ini pun sedap, ini pun sedap, itu pun sedap. Yang itu nak lawan tu. Dah, cukup satu dah, balik jom. Nampak cucuk badak sedap, nampak badak pun sedap. Semua sedap lah. Nampak cendol pun sedap, ABC pun sedap, semua sedap. Balik penuh tuan-tuan. Meja ngadap, sekali ngadap. Kenyang, santak sampai leher. Dan tegak lagu tu. Rehatlah kejap. Itu yang maghrib pukul 8 suku tu. Orang buka puasa, iftar ini tuan-tuan, kurma dengan air. Kita sekali hadap, roti john tu 2. Mutabak lagi. Ni lagi. Lapar Ustaz. Yang itu nak kekang hawa nafsu tu. Tapi tu dah gaduh tunggu Lailatul Qadar. Nak bangkit malam. Nak bangkit malam pun. Nak bangkit malam. Ni nak bangkit malam. Bangkit malam kata Imam Ghazali ada syarat tau. Bukan bangkit malam ni suka-suka hati, senang-senang bangkit. Tak. Walaupun bilik air dan bilik tidur belum tentu boleh bangun tuan. Bilik air dan pintu bilik air itu sama dengan kepala katil tu lah. Celik-celik tu nampak bilik air lah. Ni pintu bilik air kan. Ni katil gitu. Bangkit tu nampak getah lambai lah. Tapi tak bangun juga tu. Tuan-tuan, sebab itu Imam Ghazali kata apa? Ada syarat dia nak bangkit malam ni. Pertama tuan-tuan, siang harinya tak boleh kerja teruk. Siang harinya kena tidur sebentar. Siang harinya makan sedikit. Tuan-tuan ada syarat. Ni kalau tuan-tuan dah kerja sampai petang, balik jalan jam, makan pula banyak, penat, lepas tu nak bangkit tengah malam. Tak payahlah, tidur je sampai pagi esok. Aircon sejuk. Tak payahlah. Remote tebal, bini sebelah. Nak bangkit malam, hujan lah kenyai-kenyai. Salam je lah. Tak betul tuan-tuan beribadat. Tapi tak betul. Allah tak bangkit dah malam tadi. Aku ingat malam tadi dah terpadam. Dah tak bangkit malam tadi. Pokoknya malam tadi je. Jadi tuan-tuan, saya sarankan kita ni tuan-tuan. Ada masa lagi kan. Tapi tak tahu dah ada ke tak tahu lah kan. Saya pun tak tahu orang kata 10 akhir Ramadan. Tapi tak ada pun nas kata mesti 10 akhir Ramadan. Dan tak awal lagi tu. Mana kita tahu kan. Kita je kata 10 akhir Ramadan. Sebab ulama kata 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni bukan tunggu 10. Lailatul Qadar tunggu awal bulan itu. 1 Ramadan. Kenapa Tuhan tak letakkan 1 Ramadan? Lailatul Qadar kan orang ramai waktu tu sembahyang rajin lagi. Masjid pun penuh sampai keluar. Main tarawih tu lah. Siang-siang tu kan. Masa malam tamu tu kan. Sampai keluar tuan macam datar Rabaah kat Mesir macam tu. Aku tengok aku gerun. Untung tikam aku yang perempuan sampai keluar aku tengok. Dahsyat betul ni. Menung Nazir kejap malam tu. Lepas sembahyang tu menung apa sih? Masjid dah kena besar ni sekarang. Besar? Tengok dia orang sembahyang kat luar. Siap pula tengok. Seminggu je Nazir. Lepas tu masuk dalam balik. Biarlah dia seminggu tu hujan ke apa. Lantak dah seminggu ya. Ya Ustaz seminggu. Seminggu. Tak sampai seminggu. 4 hari dah masuk dalam. Dah tak ada orang. Tak payah. Tak payah mikirlah nak besarkan masjid. Malam tamu ya. Apa besar Tuhan tak letakkan Lailatul Qadar 10 malam pertama. Ustaz tak letaklah. Kita semua beramal 10 malam pertama tu kan rajin. Tak kena awal. Kan senang. Tapi nak kata Lailatul Qadar ni malam yang sangat berharga. Walaupun tuan-tuan dia dapat 1000 bulan tuan-tuan 83 tahun. Tapi dia sangat berharga. Barang berharga tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat Nabi muda.
Oh 10 akhir Ramadan kita tunggulah, malam ganjil lah. Ambil mudah sangat, nak dapat 83 tahun, 1000 bulan, hanya tunggu 5 malam saja. Nak dapat 83 tahun. Oh senang lagu tu tuan-tuan. Ramai orang dapat terkadar apa ni. Malam 21, malam 3, 25, 27, 29. 5 malam dia tunggu. Nak tunggu lagu tu, dah dapat. Saya nak ajar ni, tip dia. Saya nak ajar tuan-tuan tip dia nak. Malam 21, siang tu cuti. Tidur je gitu. Memutur ya. Sampai maghrib kaya. Start maghrib kaya. Beramal ibadat sampai pagi besok. Takkan tak singgah kot. Malam 22 bulan kerja. Malam 23 cuti lagi. Asal kau cuti malam 1 kata kada saya. Oh betul. Simpan je gitu. Nak malam 23 kau tidur balik 10 siang. Memutur je. Malam 23 tunggu balik 10. Malam 25 sok macam tu juga. Malam 27 sok macam tu. Takkan tak ninggah kot. Takkan tak ninggah. 5 malam je. Bukannya sebulan nak jaga. Senang sangat orang Melayu ni berpahaman. Oh nak dapat ada qadar 10 akhir Ramadan, ikat kain kuat-kuat, pergi itikaf kat masjid. Senang sangat 5 malam je. Punya berharganya barang ni 83 tahun 1000 bulan nilai dia hanya dengan 5 malam je beramal ibadah. Yang ulun sungguh-sungguh dapat terkadar. Senang lagi. Artinya murah sangat Lailatul Qadar. Tak payahlah sampai 83 tahun lagi tu. Murah sangat. Lailatul Qadar bukan itu nilai dia tuan-tuan. Lailatul Qadar mula nilai dia 1 Ramadan lagi tu. 1 Ramadan itu tuan-tuan beramal ibadat qiyam mulai terus menerus. Bukannya 5 malam yang orang Melayu kita buat ni. 5 malam dia tunggu itikaf kat masjid 5 malam ya. Oh malam ni terkadar Syekh. Malam ni 23 kena bangun ni, kena bangun. Malam sebelum telap, leno subuh tak bangun. Inilah pahaman orang Melayu yang harus diperbetulkan kembali. Mentaliti hari ini ialah hanya nak dapat Lailatul Qadar, tunggu 10 akhir Ramadan. Itu mentaliti orang Melayu hari ini tuan-tuan. Nah inilah. Pasal itu tak pernah yang dapat. Ingat malam tadi lah Syekh. Malam tadi macam kau bangun kau? Lelap Syekh. Itu yang aku rasa malam tadi tu macam ngantuk sangat. Tak pernah ngantuk lagu tu. Dah lah kau memang kau nak membutuh. Saya cakap banyak lah kau. Aku kadang-kadang menyampah dengan awak cakap lagu tu. Saya ingat malam tadi lah Ustaz. Tapi waktu memang mengantuk sangat Ustaz. Memang nak semayang Ustaz. Tapi mengantuk sangat lah. Allah Ustaz ruginya. Memang saya rasa malam tadi lah. Hati pun rasa tenang malam tadi. Sudahlah kau bang. Tak payahlah cakap. Hati tenang lah. Cuaca malam ni tenang lah. Semuanya tenang. Habis sebelum ni serabut lah. Tapi malam tadi mohon tenang. Malam tadi lah ingat Lailatul Qadar. Cuma tak bangun tak apalah. Tahun depan lah. Itulah orang Melayu beramal ibadah. Itulah kesan dia apabila kata Nabi Ubadun Juhalun. Apabila mereka beribadat, mereka tidak ada ilmu tuan-tuan. Beribadat bila tak ada ilmu, inilah jadi dia. Sepanjang tahun ibadat yang kita buat ni hanya sebagai satu adat kebiasaan sahaja. Bukannya ibadat lillahi ta'ala sungguh-sungguh. Banyak tuan-tuan, saya dah tengok hari ni, apa salah? Kadang saya menung juga duduk seorang fikir, kenapa lah orang Islam ni beribadat tapi masih lagi bermusuh, beribadat tapi masih lagi berdengki, beribadat masih lagi kuat berdendam dengan orang lain. Saya tengok kenapa lah orang semayang tapi tak sabar. Kenapa orang semayang suka ngutuk orang atau orang. Kenapa orang yang semayang suka maki hamun orang. Kadang sedih tengok orang semayang tapi akhlak tak macam mana orang semayang. Sebab itu tuan-tuan saya tanya kadang-kadang bila orang tak akhlak dia teruk tuan-tuan. Saya tanya dia. Kadang-kadang kita bawa kereta tuan-tuan kan, kita slow nak keluar simpang. Dia siap tunjuk lagi tu. Tak nampak orang nak lalu. Yang tunjuk tu tengok, alhamdulillah aku tengok macam orang semayang tengok, rupiah tak tanggal ni pak ni. Tu yang aku horn balik tu. Dia pun horn balik. Aku berhenti kan, suruh dia berhenti. Aku tanya dulu, tuan semayang kan? Semayang lah, nak orang kapi apa? Ayat kau. Aku tanya dia, macam ni ke akhlak orang semayang? Saya rasa ni bukan akhlak orang semayang, ni akhlak orang kapi ni macam ni. Orang kapi yang tak semayang pun tak macam ni akhlak. Orang semayang tak macam ni akhlak. Wala salam wala kalam, bagilah salam, assalamualaikum, apa masalah tuan. Ini akhlak
semayang, tuan-tuan. Akhlak orang yang semayang. Tapi sekarang ni tuan-tuan tengok di masjid, tengok. Dia baru lepas semayang keluar masjid, muka kelat, tak ada lah negur. Assalamualaikum, tuan pada mana tuan nak semayang kau? Tak ada, tak. Orang Islam tak ada. Kan? Kita kenal pun lah Islam. Kau boleh. Wait, tu kenal. Kalau tak kenal, masuk masjid, keluar masjid menenung. Lepas semayang ni kan, tak adalah orang masuk masjid. Assalamualaikum tuan, aku sampai ke nak semayang kata. Nak tahu nak semayang tidak? Akhirnya sana, tempat duduknya sana. Saya tunjuk lagi akhlak orang Islam. Kalau inilah orang bukan Islam tengok, tuan-tuan, confirm ramai bukan Islam pun Islam. Tapi masuk, keluar masjid, baru ambil semayang, muka kelat dia. Allah salam ala kalam kodoh nunu. Orang tu lah tanya, mana tempat wutuk sini kan? Orang pula tanya, mana sikap orang Islam yang semayang? Ada tuan-tuan? Tak ada. Pasal itu orang Islam hari ini, orang bukan Islam tengok nak masuk Islam pun fikir 2 kali dia. Kata Islam bagus sangat. Islam ni orang yang sangat berbudi bahasa, berakhlak mulia, ya, sentiasa senyum, sentiasa memberikan, menghulurkan salam. Assalamualaikum tuan, daripada mana tuan, siapa nama, apa khabar, sihat tuan. Ini orang Islam. Tapi kita orang Islam hari ini yang semayang, yang puasa, baca Quran, ibadat cantik, tapi tak tunjukkan akhlak yang baik terhadap orang bukan Islam ataupun sesama Islam. Inilah yang menyedihkan. Kenapa? Karena ibadat yang kita buat tidak langsung meresap dalam jiwa, tidak langsung boleh membersihkan hati kita, tidak langsung boleh mendatangkan kesan pada jiwa orang yang solat. Ini tuan-tuan, tak datang apa-apa. Pasal itu tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok orang nak dengar kuliah pun orang nak seronok ya tuan-tuan. Bukan nak faham, nak seronok ya. Seronok punya pasal? Okey. Tak seronok, tak ada. Seronoklah ustaz tu, seronoklah ustaz tu. Dia nak seronok siang malam bagi petang. So itu tuan-tuan, saya nak jelaskan hari ini tuan-tuan. Kita buat apa pun, faham dulu tuan-tuan. Nah, apa pun yang kita buat hari ini, mesti faham. Kalau tuan-tuan belajar bab solat tuan-tuan, kenapa kena rukuk, kenapa kena sujud, kenapa mesti angkat takbir ni sunat, kenapa? Sehingga kan kita tak melupakan benda ni tuan-tuan, walaupun benda itu sunat. Tapi hari ni sembahyang fardu okey. Sembahyang sunat sekarang dah macam sotong tu pun dah. Sembahyang tarawih dah malas. Sebab dia tak faham kenapa angkat itu, walaupun benda itu sunat. Kenapa? Tuan-tuan, kenapa kita jaga rukuk kita, kenapa jaga sujud kita, kenapa duduk jaga tahiyat kita? Kenapa? Mesti ada sebab. Dan kesemua perbuatan itu tuan-tuan, dia mesti meresap dalam jiwa. Sebab setiap perbuatan yang Allah suruh buat, dia mesti ada kait mengait dengan hati. Tuan-tuan, kenapa Nabi suruh saf kena 2 sembahyang berjemaah? Mesti ada sebab. Ya. Kenapa tumit belakang kena lurus? Ini bukan masalah kaki tak bengkok dan sebagainya. Ini masalah hati tuan-tuan. Tuan-tuan, bila sah bengkok, jangan salahkan kita punya kaki, salahkan hati kita. Mungkin hati kita yang bengkok. Tuan-tuan, tak betul. Ya, ini tak faham tuan-tuan. Luruskan saf, luruskan saf. Lurus je dah. Tak lurus ni, tak lurus ni. Pasal apa tak lurus? Jadi tuan-tuan, ibadat ni tuan-tuan, apa saja yang kita buat hari ini, dia mesti bersangkut paut dengan hati. Dan akhirnya, hati ini tuan-tuan, dia akan keluar kat muka kita. Bercahaya atau tidak muka seseorang, hatinya bercahaya atau tidak. Kalau hatinya percaya, dia akan keluar kat muka, dia bercahaya. Tapi kalau hatinya tak percaya, dia akan keluar kat muka, tak percaya. Sama tuan-tuan. Pasal itu orang tengok kita susah kan? Orang tengok kat mana? Tengok kat muka kita. Aku tengok kau ni macam susah hati, tapi tengok kat muka. Tak adalah. Tapi aku tengok muka susah hati. Bukan muka yang susah tu hati. Muka tak ada kena-kena. Cuma semua ni tuan-tuan, dia cantum dia ialah ke hati. Tuan-tuan buat apa pun untuk hati. Dia keluar pun dari hati. Hati ni tempat simpan tuan. Tuan buat, kumpul ke hati. Keluar kat muka. Kalau tuan-tuan tak buat masuk ke hati, hati tak terang mana, dia gelap, dia keluar kat muka gelap. Sama. Hati kita sombong tuan-tuan, dia keluar kat muka.
Sebab walaupun kita beribadat, tapi tak boleh bersihkan hati kita yang sombong ini. Sombong ini tetap keluar kat muka. Tuan-tuan buatlah muka macam mana pun, tetap orang nampak sombong. Sebab yang sombong tu bukan muka, yang sombong tu hati dia. Tapi dia keluar kat muka. Aku rasa aku tak sombong. Muka kau okey aku tengok. Memang muka kau okey, aku tak menafikan. Muka kau memang smart, semua okey, tak ada masalah. Tapi hati kau sombong. Bila hati kau sombong, dia keluar kat muka kau. Dia keluar. Ada macam projector lah tuan-tuan kan. Dia macam tu tuan-tuan. Tembaknya sini, keluarnya situ. Kan? Filmnya kat sini keluarnya zuf kat situ keluar. Tembaknya kat hati kita, keluar kat muka kita. Ya, pasal tu ibadat ni tuan-tuan, apa benda yang kita buat? Bersihkan hati. Tenangkan jiwa, tenangkan hati. Sebab kesemua benda ni nanti dia nak keluar kat muka kita. Kalau hatinya tenang tuan-tuan, sampai mati pun muka dia nampak tenang dah. Pasal tu tuan-tuan ada tengok orang meninggal, kadang-kadang muka dia kita tengok Allah senyum dia. Sebab jiwanya bersih. Bukan muka dia, dia dah mati darah pun tak ada lah. Tapi jiwanya tuan-tuan, hatinya itu bersih, Tuhan letakkan kat muka paparan dia. Ini tuan-tuan yang tuan-tuan buat ni semua-semua ni, sembahyang, puasa, haji semua ni semua lah untuk hati tuan, bukan untuk benda lain. Dia ni ubat je tuan-tuan. Ubat, penat telan ubat ni, telan ubat ni. Penat telan ubat ni, telan ubat ni. Penat telan ubat ni, telan. Nak apa? Nak sihat kan? Macam ubat dah makan tuan-tuan. Jadi hati ni tuan-tuan, kita nak makan ubat. Semayang, haji, zakat, sedekah, ni semua ubat dia. Ubat nak bersihkan hati. Jadi tuan-tuan, untuk nak ubatkan hati ni, kena faham bagaimana nak gunakan ubat, bagaimana nak makan ubat, bagaimana caranya untuk nak mengolah ubat ini tuan-tuan. Ini yang sangat penting yang saya nak bagi tahu, ialah supaya tuan-tuan lebih beribadat dengan cara yang paling faham. Bila faham, insya-Allah ibadat itu memberi kesan di hati. Akhirnya tuan-tuan, hati kita menjadi bersih, sehingga kan akhlak kita juga terpancar dari hati yang bersih tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, penat ibadat, hati tak bersih-bersih juga. Orang tanya sikit dah nak marah, kan? Balik-balik bini tanya sikit dah nak marah. Angin satu badan. Kau apa tahu? Kau tahu duduk rumah je, kan? Padahal bini tanya elok-elok ni, bang nak makan apa ni bang? Makan je lah kerja kau. Bini tanya elok-elok, jawab dah elok kan? Kadang-kadang kita ni, tapi ni dalam tu pun. Kadang-kadang balik dalam semayang pun lagi bini tanya pun kita marah. Kan? Keluar-keluar di masjid, bini bang, tak lama habis bang. Kau dah malam ni nak beritahu. Siang tak nak beritahu. Dah, baru lepas semayang. Bini pun tak tahu abangnya. Apa pun lepas semayang nak angkat suara. Kan? Kau tak angkat, kau tak faham. Saya tengok kadang-kadang pasal garam tak ada pun gaduh laki bini. Pasal imam baca panjang pun gaduh laki bini juga. Ni imam ni pasal ni baca panjang-panjang. Baca pendek sempat ke kedai buka. Ni baca panjang-panjang kedai tak buka. Imam kau marah buat apa? Baru lepas semayang tadi dah. Tuan-tuan, cubalah tuan-tuan belajar memahami sesuatu sebelum kita lakukan sesuatu. Jangan kerana kita gairah nak ikut orang. Jangan kita gairah nak ikut beramal orang. Jangan gairah sangat. Jangan terlalu gairah orang nak semayang banyak, kita nak semayang banyak. Orang baca Quran banyak, kita nak baca banyak. Jangan gairah sangat. Gairahkan untuk nak faham dulu. Walaupun kita baca hari-hari 5 ayat, baca terjemahan bagi faham dulu. Ini lebih baik. Jangan gairah nak buat ibadat banyak-banyak. Jangan gairah. Sebab Tuhan tak minta banyak pun. Kalau Tuhan minta banyak, saya katakan sekali lagi, kalau Tuhan nak minta banyak, dia tak kurangkan solat 50 waktu tu. Kalau memang Tuhan nak banyak ibadat ni, buat apa dia kurangkan sampai 5? Kurang sikit dah lah. 50, kurang 5 je, 45 dah. Aku cakap banyak kamu buat. Tapi Tuhan kata, aku memang tak nak banyak pun. Aku tahu kau tak mampu buat. Aku bagi kau sikit, tapi istiqamah lah, buat elok-elok. 5 waktu je bagi. 5 pun tak sempat tentang, saya cakap banyak. 5 pun tak sempat, terkejar. Kau 50, tuan-tuan tak sempat pakai baju, saya cakap banyak lah. Baru nak jarum baju azan, nak jarum apa? Buka je baju azan. Baru nak nuak azan. Lepas dia nuak azan. 50. Tak ada kerja kat sini tuan-tuan. Tak sempat. Baru nak start motor dah azan nak kerja lah. Sampai je office azan.
Dan masuk je office, baru takat dah azan. Allahu Akbar, bila lah nak kerja ni. Balik je, turun je ni, sampai je nak pergi nak ke komputer. Allah, azan lagi dah. Tak ada orang kerja. Jadi tuan-tuan, Tuhan tak nak banyak-banyak buat. Ada ibadat ni. Tuhan nak buat istiqamah, faham. Ini yang lebih penting dalam beramal. Jadi tuan-tuan, hari pun dah tersuku. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu. Apa yang saya nak pesan kat tuan-tuan, cubalah belajar memahami sesuatu sebelum kita buat. Jangan gairah nak buat sesuatu pasal orang lain rajin buat. Tak ada guna tuan. Kalau tuan-tuan rajin pun buat tapi tak betul, tak guna. Lebih baik tuan-tuan faham sesuatu, beramal elok-elok, fahamkan sehingga walaupun amalan itu sedikit tapi dia meresap dalam jiwa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 kali. Walaupun 3 kali dia masuk dalam hati. 33 kali tak tahu kat bibi je. Subhanallah. Malaikat pun pening kepala nak nulis apa benda yang kau sebut, aku pun tak tahu. Subhanallah ke subhanallah, aku pun tak tahu. Kau sebut subhanallah yang kau sebut. Sialah kadang subhanallah besok lah. Saya dulu tengok bila-bila saya kata sebelah ni bila bulan kan. Kadang waktu subuh kan subhanallah. Lepas tu aku tanya imam, sebelah ni bila? Sebelah kan maghrib baru saya. Kan subuh dengan maghrib pun dapat 1. Orang elok-elok lah. Subhanallah. 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 Tak boleh lah. Saya tengok orang salawat bulan Ramadan. Contoh tengok orang salawat bulan Ramadan. Saya tengok pun nak salawat betul lah. Yang jawab tu, yang bilang tu betul lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammad. Yang jawab. Sallu alaih. Sallu alaih. Kau nak buat alaih tu? Kawan tu elok-elok jawab sallallahu wasallam alaih. Kan? Tu jawab kan? Yang kita jawab sallu alaih tu nak apa? Pasal nak laju. Belum habis ni. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu alaih. Aku kata kau nak balik. Jadi betul kan? Beribadat kan betul kembali. Jangan ibadat itu semua. Bukan tak sembahyang betul-betul. Tak payah ikut orang, tak payah ikut orang. Orang nak sembahyang macam mana suka hati. Macam mana kita belajar dulu. Kita pegang lagu tu, pegang. Jangan pandai-pandai nak ubah lah. Tengok orang pegang lagu tu, kita pegang. Orang pegang lagu tu, kita pegang. Kita tak belajar lah, kita nak ikut dia orang. Dia pegang situ, pegang sini. Yang belum ada pegang sini. Dah elok dah sembahyang dan kan. Dah elok dah tahiyat lagu tu. Dah lah. Tengok orang balik dah daripada Mesir, balik dah daripada Syria semua-semua. Sembahyang lagu tu dah. Dia pun ikut kat lah. Apa hal kau ikut? Syekh tu buat lagu tu. Dia buat tu sebab engkau. Apa sebab apa? Sebab ikut dia. Mayang mana boleh ikut orang? Ikut mana? Tak lama sok. Tak ikut orang. Jangan ikut orang. Ibadat, apa yang kita belajar, apa yang kita faham, kita betulkan. Sebab itu yang kita belajar, itu yang kita faham. Sekarang ni pelajaran Syiah, tuan-tuan tengok kan? Allah. Tak lama sok ramai tu. Syiah kan banyak sekarang ni, tuan-tuan. Allah. Syiah ini hukumnya pada fatwa dah keluarkan hukum bahawasanya pahaman dia hukum haram. Tapi bukan semua lah. Bukan semua. Jangan berpahaman. Sebab itu sebab saya katakan kalau setakat kita tak payah bahaskan bahas Syiah. Sebab tuan-tuan tak faham apa arti Syiah dan apa arti ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan pun tak faham. Tuan-tuan buatlah yang macam mana tuan-tuan belajar. Tuan-tuan nak kata, oh Syiah ni sesat. Jangan kita kata dia sesat nanti dulu. Biar orang alim dia yang kata dia sesat. Orang alim dia tahu bahas. Macam kita ni tak tahu bahas. Tadi tanya gagap dia jawab. Sebab kita pun tak tahu. Kita ahli sunnah wal jamaah pun tak tahu. Kau ditanyalah apa mana ahli sunnah wal jamaah. Sunnah apa yang kau buat? Apa? Jemaah mana yang kau ikut? Sunnah mana, jemaah mana yang kau ikut? Jadi kita tutup. Jangan sampai kita nak keluarkan perkataan yang tak faham dengan perkataan Syiah ni Syiah. Oh Syiah ni sesat apa semua. Bawa bertenang dulu. Bagi orang alim je yang bahaskan. Dia kata haram. Okey, dia ada jawapan dia. Dia ada perbahasan dia. Dia ada isu dia. Tuan-tuan jangan. Saya nasihatkan tuan-tuan, jangan ulas bab Syiah. Tuan-tuan pun tak tahu.
Tuan-tuan, kan? Sebab kita punya mazhab pun dah tahu ni. Tuan-tuan kata, Syiah haram. Habis, Ahli Sunnah wal Jamaah ni banyak juga mengarutnya. Kalau ditanya aku tak berjawab lah kan? Adakah Nabi suruh pergi berdoa ke kubur dulu? Ada. Adakah Nabi suruh buat batu nisan ke kubur? Ada. Tak ada. Itu tak sesat. Ada. Pergi cacat kat kubur tu. Pergi cacat payung lah. Semua nak buat ke situ. Kau ditanya dapat jawab. Jadi tuan-tuan tak payah jawab. Kalau tanya Syiah. Syiah ni aku tak tahu. Kau pergi tanya ustaz-ustaz tu. Aku tahu mazhab Syafi'i. Aku nak semayang mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Dah. Saya ni aku tak tahu. Dah. Habis itu. Jangan tuan-tuan sampuk benda ni. Sebab tuan-tuan tak faham. Wahabi, tuan-tuan pun tak faham. Yang tuan-tuan faham, Wahabi tak ada tahlil. Itu je lah kita tahu. Kunut tak baca. Ni Wahabi ni. Tahlil pun tak buat. Kunut tak baca. Habis kalau kita terlupa, Wahabi juga. Ni Wahabi ni. Kunut tak buat. Lupa lah tu. Wahabi. Kau. Jangan. Tuan-tuan tak faham. Minta maaf cakap saya kata nah. Saya jelaskan ke tuan-tuan, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan nak marah saya marahlah. Saya nak kata ke tuan-tuan, tuan-tuan tak faham apa definisi Wahabi sebenar, apa definisi syariah, apa definisi Syiah sebenar, tuan-tuan tak faham. Apa di Mu'tazilah, apa di Jabariyah, ni semua tuan-tuan tak faham. Serahkan orang alim ni lah. Apa yang kita belajar pada Syafi'i, kita buat je yang itulah. Jangan ikut orang. Pasal itu ibadat ni jangan ikut orang. Buat yang apa itu. Buat yang ada tuan-tuan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa dengan waktu. Dan sebelum saya akhiri, di luar sana ada pembantu saya ada bawa minyak wangi. Ini pati minyak wangi tuan-tuan. Ini bukan minyak wangi biasa lah. Ini pati yang didatangkan dari Perancis. Tuan-tuan boleh dapatkan pati minyak wangi. Dia tak ada jual di kedai lah. Tuan-tuan tak ada jual di kedai mereka. Dia tak ada jual di kedai. Dia tak ada jual di kedai. Dia tak ada jual di kedai tuan-tuan. Tuan-tuan dah habis ni, habislah tak ada jual di kedai. Sebab dia datang individu di Perancis datang bagi kita. Lepas itu dia baliklah 6 bulan sekali boleh datang, 6 bulan ke 7 bulan. Kalau dia jual di kedai ni sebotol ni, dia jadi satu tin satu. Dia dah campurkan dengan bahan chemical. Sebab itu tuan-tuan pakai minyak wangi itu yang RM10 sebotol tu lah. Contoh sebagai nak basah baju tu. Baru dia tak ada. Tuan tahu tak? Dia sangat wangi, dia ni pasti minyak wangi lah. Tapi tuan-tuan kalau habis tuan-tuan tak ada di kedai lah, bawa lah. Nama dia Mangrove. Tuan-tuan bawa ke kedai nak minta, tanya ada tak Mangrove. Memang tak ada di kedai. Tak ada jual, memang tak ada lah. Memang tak ada jual di kedai. Dia pun tak percaya kat orang kedai. Sebab itu dia cuma jumpa, okay, kau aku percaya kat kau, aku nak pastikan. Kau datang dia tak akan beli kat aku, botol ni aku tak nak. Aku nak pakai botol aku saja. Dan minyak ni sangat mahal tuan-tuan. Kalau ada orang jual sampai RM6 sebotol. Ni, sebotol ni. Sebab minyak ni susah dapat. Pertamanya susah dapat. Sebab dia nak dapat ke sebotol tu susah. Jadi tuan-tuan ada di luar sana pati minyak wangi ni kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan membantu saya ada di bawah nah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan. Tapi kalau habis nombor telefon jangan buang. Kalau buang ni tuan-tuan nak cari kedai tak ada lah. Tuan-tuan kena telefon yang mau beli. Telefon tu bukan order dapat hari tu 6 bulan pula tunggu dia datang. Tak dapat on the spot. Dia tak ada jual on the spot sebab dia datang lambat. Cuma orang order. Tapi tak ada di kedai. Ini tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Dan juga poster mahram tu tuan-tuan. Siapa nak poster mahram tu tuan-tuan, kalau tak tahulah bab mahram ni, sebab ni tak lama lagi nak raya ni tuan-tuan. Nak raya besok ni nak salam bermaaf-maafan di pagi raya lah. Bini pun nak minta maaf kat kita kan. Pagi-pagi nangis minta maaf dengan kita. Petang kat suara dia 10 pulang besok kita minta maaf lah kat belakang kan. Kadang-kadang pagi minta maaf. Pagi tu petang tu laki suruh air. Kita nampak air je. Abang ni minum je kerja. Orang baru nak rehat. Aduh, awak tu dah kencing manis. Baru tadi minta maaf, nangis dan minta maaf. Tapi tu petang dah angkat suara balik. Tak payahlah minta maaf, tunggu nak mati soalnya. Tunggu nak mati so baru minta kan. Jangan minta pagi raya lah. Sian tengok pagi minta, petang buat dosa dia sebelum. Alah sok raya haji minta boleh Ustaz. Tak payah tunggu dekat nak nazak so minta. Tak payahlah. Jadi kalau nak salam pun tengoklah mana yang boleh salam, yang mahram, yang tak mahram jangan salam. Kan yang tak mahram tu hukumnya haram. Berlapik Ustaz, berlapik pun tak boleh mazhab Syafi'i. Syafi'i kata tak boleh berlapik pun sebab orang laki-laki ni dia tak ada expired date. Dia tak ada tayar luput, dia luput dia kubur je. Bahaya orang laki-laki tak boleh walaupun dah tua. Dah 70 salam dengan perempuan 26 bawa tenang tak boleh. Orang laki-laki ni dia ada kategori yang jenis bayangan hidup, jenis pandangan hidup ni. Dia
pegangan hidup, jenis tanggungan hidup. Tapi kalau jenis yang bertungkus lumus nak bagi hidup, lain. Buat atau Kak Ali kopi jantan dan tak kayak itu hidup, lain. Tapi kalau jenis bayang udah hidup, bayang udah hidup banget, salam. Tapi kalau perempuan tak apa kalau dia expired, dia dah kaya luput, ada tak apa. Ya, dia macam perempuan ni macam roti lah, roti gardenia. Tak maafkan lah. Macam roti gardenia tu lah kalau tuan beli sebandel ni. Makanlah, makan-makan tengok tak habis. Ada lagi 10 kuping. Tapi tali luput dah sampai. Lepas tu nak makan ke tak? Tak nak buang, sayang pula rasa. Nak makan, tali luput dah habis. Tengok je dah. Boleh tengok je lah kan. Tak nak buang kot. Takkan tuan nak buang kot. Buanglah, tali luput dah. Dah luput. Ada lagi lah, boleh lah guna sikit-sikit, tengok-tengok boleh. Minta maaf ibu-ibu belakang anak sebab yalah orang perempuan dia macam tiga dini lah, contoh lah. Kan? Nak buang sayang, nak makan pun tak kena apa nak makan, usik sikit-sikit je lah. Hanya yang boleh usik lah sikit-sikit. Itu je lah. Laki-laki dah enak, jadi betul-betul boleh dapatkan di luar sana. Ini sangat penting lah, carta mahram ini sangat penting. Sebab dia melibatkan dosa, dia melibatkan aurat, dia melibatkan hukum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.